salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Perkembangan kes salah guna kuasa dua pegawai kanan sebuah jabatan kerajaan di Sabah yang melibatkan projek infrastruktur bernilai 3.3 bilion ringgit. Pengarah yang ditahan SPRM pada 4 Oktober lalu telah dibebaskan daripada reman pukul 1.30 tadi di hadapan Magistrate Stephanie Sharon Abi di lokap berpusat IPK Sabah Kepayan. Suspek dibebaskan dengan jaminan SPRM RM500,000 tanpa deposit dengan 2 orang penjamin. Reman terhadap 4 lagi suspek lain akan tamat pada hari Selasa ini. Setakat ini, SPRM telah merakam percakapan 82 saksi berhubung siasatan op-water berkenaan. Timbalan Ketua Pusurujaya Operasi SPRM, Datuk Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan perkara tersebut. Beliau juga tidak menolak kemungkinan lebih ramai lagi saksi akan dipanggil untuk membantu siasatan kes tersebut. Konsert Selembut Bayu bersempena sambutan Hari Jadi Rasmi yang di Pertuan Negeri Sabah ke-63 Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahyruddin akan berlangsung malam ini di Dewan Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Rita Alusius Malik. Silakan. Terima kasih Adrian, salam sejahtera, salam sehati sejiwa. Anda bersama saya Rita Alusius Malik secara langsung dari Dewan Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS yang mana akan berlangsungnya konsert Selembut Bayu yang bersempena dengan sambutan Hari Jadi Rasmi yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Haji Johar Haji Mahyruddin yang ke-63. Dan ketika ini juga kru bertugas sedang melakukan persiapan akhir untuk konsert malam ini yang akan mengetengahkan konsep persembahan artis lama dan juga baharu. Dan seperti yang kami war-warkan sebelum ini, antara artis yang akan membuat persembahan antaranya Datuk Jamal Abdillah, Ratu Dangdut Malaysia Emelina, artis kelahiran RTM Rosario dan Reynaldo, artis tempatan Fauzia Gambus dan Razalih Kulintangan. Konsert selama 1 jam ini akan diiringi oleh orkestra RTM sendiri di bawah pimpinan Datuk Mozani Ismail dan Jimmy Ali. Dan bagi anda yang mempunyai tiket, saya sarankan anda untuk datang lebih awal untuk mendapatkan kedudukan yang strategik. Dan bagi anda yang bagi anda yang berada di rumah, anda juga boleh mengikuti konsert ini secara langsung di kaca TV anda di TV1 bermula 8.30 malam ini yang akan dikendalikan oleh pasangan pengacara Syahril Sarfuddin dan juga Anisha Daulus. Baiklah saudara, setakat ini dahulu yang dapat saya kongsikan kepada anda. Teruskan menonton TV1. Kita kembali bersama Adrian di studio. Silakan. Terima kasih Rita. Berita seterusnya. Umat Islam di negeri ini disaran merujuk kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah Jahin sekiranya menemui naskah Al-Quran yang meragukan atau palsu dijual di pasaran. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif berkata, ini bagi mengelak sebarang kekeliruan maupun penularan ajaran yang bertentangan serta memesongkan akidah umat Islam. Saya ingin dapatkan maklumat daripada Jahin, adakah perkara ini terdapat di Sabah, sekiranya ada ambil tindakan. Karena ini adalah salah satu perkara yang bertentangan dengan agama dan ia adalah peranan Jahin dan kita menasihatkan orang ramai umat Islam jangan membeli naskah-naskah Al-Quran yang palsu ini. Menurut beliau, naskah Al-Quran yang diluluskan mempunyai cap keselamatan yang dikeluarkan oleh Keselamatan Dalam Negeri KDN. Datuk Arifin yang juga wakil rakyat membakut ditemui media sempena program Mesra Rakyat P178 Kimanis dan Kenduris Kampung di Kampung Brunei Membakut. Mengenai program berkenaan, beliau berharap pemimpin masyarakat di peringkat akar umbi akan terus bekerjasama menyuburkan dan mengupayakan semula budaya dan tradisi di kampung, antaranya budaya berurung-urung dan memucang-mucang agar tidak lapuk ditelan zaman. Ini kerana tradisi seumpama merupakan tunjang perpaduan.
Usaha Persatuan Alumni Radio Sabah rasa untuk mengekalkan Wisma Radio Sabah di Kota Kinabalu sebagai bangunan warisan sejarah atau Muzium Penyiaran Negeri amat tepat. Bangunan tersebut yang sebelum ini menempatkan konti radio dan studio TV RTM Sabah sebelum berpindah ke kompleks bersepadu KKMM di Kepayan turut mencatat sejarah apabila menjadi lokasi pertemuan dan perbincangan Suruhanjaya Kobold pada Februari 1962. Exko Penerangan Negeri Sabah Datuk Haji Sapawi Ahmad berkata usaha rasa ini akan memberi manfaat kepada generasi akan datang untuk mengetahui sejarah penyiaran di negeri ini. Dan ini amat penting disuarakan terus dan diberi keberhasilan. Dan saya percaya kerajaan negeri memberikan perhatian yang serius aspek ini oleh kerana ia mempunyai satu aspek nilai secara yang amat tinggi untuk masa depan tatapan anak-anak kita. Beliau ditemui media selepas merasmikan Mesyuarat Agung Rasa kali pertama 2016 di Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu. Sementara itu, Presiden Rasa Datuk Gan Potel memaklumkan Jabatan Audit Negara Malaysia Cawangan Negeri Sabah telah bersetuju menyerahkan kembali tapak warisan Wisma Radio itu kepada kerajaan negeri untuk dijadikan tapak warisan sejarah penyiaran. Ketika ini, Rasa sedang menunggu proses pengeluaran surat permohonan bagi menjadikan wisma berkenaan sebagai warisan sejarah daripada Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah. Memohon untuk tapak itu dijadikan sebagai tapak warisan. Barulah Jabatan Audit boleh mulakan proses untuk menyerahkan tapak itu kepada pihak kerajaan negeri dan daripada Kementerian Pelancongan itu barangkali baru diserahkan kepada Jabatan Muzium Negeri. Sebelum ini, Jabatan Audit Negara Malaysia telah diberi kebenaran dan kelulusan oleh Kerajaan Persekutuan untuk membangunkan kawasan berkenaan sebagai tapak Pejabat Audit Negara Malaysia Cawangan Sabah. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.